Okey. Seterusnya adalah perkara yang dilarang ketika bertanya. Ustazah saja merahkan tulisan ni sebab ustazah nak kamu ingat. Warna merah maknanya benda yang tak boleh atau benda yang tak baik. Okey, contohnya perkara yang dilarang ketika bertanya. Dilarang maksudnya kita tak boleh buat. Okey. Yang pertama, tidak beri salam. Tidak memberikan salam. Maksudnya bila kita tanya, kita jumpa orang, kita tanya dia. Contohlah kita jumpa orang, kita nak tanya jalan ni dekat mana. Kita jumpa dia, kita cakap, tahu tak kat mana? Dia tak sopan. Okey, kita biasakan berikan salam. Kalau orang tu orang Islam, kita bagi salam lah, Assalamualaikum cik, ataupun Assalamualaikum pak cik. Tapi kalau dia bukan orang Islam, cakaplah, selamat petang, maaf boleh saya tanya, macam tu. Okey. Yang kedua, pertanyaan panjang. Pertanyaan panjang tu maksudnya bertanya dengan panjang lebar. Sebab mungkin orang tu ada perkara lain dia perlu buat kan. So kita kurangkan bertanya dengan panjang lebar. Okey. Sebab dia juga boleh membuatkan orang lain akan bosan. Okey. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang kasar. Kita dilarang sama sekali untuk bertanya dengan menggunakan bahasa yang kasar. Bahasa yang kasar macam, apa ni? Nak tanya ni? Bila nak ni? Jangan. Kita gunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, tidak mengucapkan terima kasih atau tidak berterima kasih. Kan selepas kita bertanya, kita kena ucap terima kasih. Terima kasih. Macam tu. So, kita dilarang sama sekali untuk tidak mengucapkan terima kasih. Seolah-olah macam kita tak bersyukur. Orang tu dah tolong kita. Kan? Okey, yang kelima, kita dilarang bertanya pada masa yang tidak sesuai. So dia seolah-olah berlawanan tadilah antara adab perkara yang kita perlu buat dan dilarang perkara yang kita tak boleh buat. Okey. Itu dua perkara. Okey, yang ketiga kita masuk kepada faedah dan akibat. Faedah dia benda yang baiklah. Apa yang kita dapat kalau kita buat adab tadi? Apa yang kita dapat? Perkara baik apa yang kita dapat? Okey, faedah dia yang pertama, dia memudahkan hajat. Maksud apa-apa yang kita minta, insya-Allah Allah akan makbulkan. Okey. Yang kedua, tidak sesat jalan. Maksudnya bila kita bertanya, kita beradab, orang pun akan bagi jawapan yang baik. Betul tak? Jawapan yang betul sebab kita bertanya dengan beradab. So insya-Allah kita tidak akan sesat jalan. Yang ketiga, masalah kita akan selesai. Okey, so bila kita tak tahu contoh jalan, nak cari jalan, maaf cik, dekat mana ya jalan-jalan ni? So kalau orang bila dengar kita bertanya dengan bahasa yang sopan, dengan beradab, orang pun akan tolong kita. So masalah kita pun akan selesai. Dan yang keempat adalah ramai kenalan. So akibat dia, akibat benda yang perkara buruk yang kita akan dapat kalau kita tak beradab semasa bertanya. Yang pertama, sesat jalan. Okey, dia berlawanan saja dengan yang sebelah. Yang kedua, mendapat susah, dan yang ketiga, menghadapi masalah. Okey, so setakat ini itu sahaja perkara yang berkaitan dengan adab bertanya yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Selepas ni Ustazah akan bagi soalan, so minta kamu jawab soalan tu sebab Ustazah akan semak jawapan kamu. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.